Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita pada tema 7 iaitu pertanian dan peternakan. Dan kita akan meneruskan pembelajaran kita pada unit 19 iaitu pertanian sumber pendapatan. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah perkongsian bijak. Cikgu harap murid-murid semua telah bersedia untuk kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks. Mari sama-sama kita lihat buku teks jilid 2 halaman 45 bersama-sama. Aktiviti kita pada hari ini ialah menyatakan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks. Idea utama ialah satu perkara penting yang diterangkan kepada pembaca, manakala idea sampingan ialah penerangan kepada idea utama. Okey, mari kita baca bersama-sama. Perkongsian bijak. Hanif dan bapanya Encik Salim menziarahi rakannya iaitu Encik Azman. Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Beliau telah mengusahakan tanaman tersebut selama 10 tahun. Kini beliau mempunyai 200,000 batang pokok cili padi. Okey, kita boleh dapat idea utama pada ayat pertama atau ayat kedua dalam setiap perenggan. Biasanya ayat yang pertama. Manakala idea sampingan kita boleh dapat pada ayat yang seterusnya selepas ayat idea utama. Okey, kita akan cari bersama-sama idea utama dan idea sampingan pada perenggan yang seterusnya. Dan murid-murid dikehendaki menulis dalam jadual yang diberikan di bawah teks. Okey, contoh perenggan pertama telah diberikan iaitu idea utama usahawan tanaman cili padi. Ini adalah contoh untuk perenggan yang pertama. Dan idea sampingannya ialah 200,000 batang pokok cili padi. Okey, murid-murid akan terus tulis untuk perenggan yang seterusnya di bawah idea utama perenggan pertama. Okey, kita teruskan baca pada perenggan yang kedua. Kejayaan Encik Azman ini menjadikan beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman. Oleh itu, permintaan cili padi beliau amat tinggi. Okey, di sini kita boleh cari idea utama ialah beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Okey, itu idea utama. Kita cari idea sampingan. Beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman.
Oleh itu, permintaan cili padi beliau amat tinggi. Yang berkaitan dengan idea utama ialah ayat yang ni. Permintaan cili padi beliau amat tinggi. Sebab itulah beliau pembekal utama di selatan semenanjung Malaysia. Permintaan cili padi beliau amat tinggi. Kita lihat pada perenggan yang ketiga. Selain itu, Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Abangnya mempunyai kilang pembuatan botol di Muar Johor. Idea utama kita tengok dulu pada ayat yang pertama, pada perenggan yang ketiga. Kita tengok yang mana sesuai untuk idea utama. Selain itu, Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Kita cari idea sampingan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita jumpa pada ayat yang kedua, iaitu beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Kita pergi kepada perenggan yang keempat. Perenggan keempat, idea utama dan idea sampingan telah diberikan, iaitu ayat yang berwarna merah. Kita baca sama-sama. Usaha sama ini telah meningkatkan pendapatan Encik Azman. Ini adalah idea utama. Beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Ini adalah idea sampingan. Idea sampingan ialah beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Idea sampingan ialah mendapat harga murah untuk kos botol sos. Harapan Encik Azman ialah beliau dapat meluaskan tanaman cili padinya agar penghasilan sos cili padi dapat ditingkatkan. Seterusnya, mari sama-sama kita lihat buku aktiviti jilid 2 halaman 48 dan 49 bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Aktiviti 2, baca dan lengkapkan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks. Buah belinjau. Kita tengok pada gambar. Ini daun pokok belinjau. Ni buah belinjau. Dan ini ialah kerepek belinjau. Buah dia boleh kita buat kerepek belinjau. Kita baca dan kita cari idea utama dan idea sampingan. Pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Ini adalah perenggan pertama. Jadi kita lihat pada ayat yang pertama. Untuk cari idea utama dan perenggan kedua untuk idea yang sampingan. Murid-murid lihat. Pada ayat yang pertama, idea utama ialah pokok belinjau. Kita boleh ambil dari sini. Banyak kegunaan. Ini idea utama. Kita tengok ayat kedua. Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Jadi menjadi sumber pendapatan kepada petani. Ini adalah idea sampingan. Kita baca perenggan yang kedua. Buah belinjau biasanya dijadikan kerepek belinjau. Kini, kerepek belinjau dipelbagaikan rasanya.
ada rasa pedas, manis dan masin. Kepelbagaian produk belinjau ini mendapat sambutan ramai. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha keripik belinjau. Idea utamanya ialah kita ambil pada kepelbagaian produk belinjau. Ini mendapat sambutan ramai. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha keripik belinjau. Kita ambil idea utama dan idea sampingan. Okey. Pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Lepas tu dia tulis pada ayat seterusnya, pucuknya boleh dibuat sayur, rasa buahnya lemak manis dan menambahkan pucuk dan buahnya akan menambahkan keenakan dalam makanan. Ini kita boleh gunakan untuk idea sampingan. Idea utamanya yang ni, idea sampingannya menambahkan keenakan dalam makanan. Okey, kita tengok perenggan yang keempat. Seterusnya, batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani. Okey, kita baca perenggan yang terakhir, iaitu kesimpulannya. Pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Pokok belinjau boleh dikomersialkan, iaitu dikomersialkan ni bermaksud boleh dijual beli ataupun diniagakan. Terutamanya buah belinjau kerana amat digemari oleh semua golongan. Okey, Cikgu nak murid-murid cari sendiri idea utama dan idea sampingan untuk perenggan keempat dan perenggan yang kelima. Selepas itu, tuliskan di halaman 49. Telah disediakan jadual untuk idea utama dan idea sampingan. Okey, untuk kotak yang pertama tu adalah perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat dan seterusnya perenggan yang kelima. Cikgu nak murid-murid tulis dengan tulisan yang kemas dan cantik. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari. Sekian. Terima kasih. Bye.